Sekarang kita nak bincang unit 7.3, teori fotoelektrik Einstein. Okey, pada tahun 1905, Albert Einstein mengemukakan teori fotoelektrik. Jadi bila dia dah kemukakan teori ni, barulah semua ciri kesan fotoelektrik dapat diterangkan dah. Sebelum dia bagi teori ni, ada banyak fenomena-fenomena fotoelektrik ni tak boleh diterangkan oleh ahli-ahli fizik yang terdahulu. Okey. Jadi bila Einstein kemukakan teori ni, maka dia ambil sempena nama dia lah. Tu dah. Okey, Einstein mengaplikasikan idea kuantum cahaya yang telah dikemukakan oleh Max Planck. Jadi Max Planck ni pernah bagi idea pasal ni. Cuma Einstein ni dia bagi pelengkapkan lagi dah. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya dipanggil foton. Ni kita dah discuss itu kan. Tenaga setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya iaitu F. Ni persamaannya. Kita dah discuss dalam kelas yang dahulu. Okey, setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Diskrit ni maknanya dia boleh bilai lah. Lawai pada selanjar diskrit ni. Terdapat paket-paket tenaga dalam suatu alur cahaya yang akan menyinari permukaan logam. Bila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Ni kita bicara tajuk awal tadi dalam kesan fotoelektrik tu dah. Jadi bila elektron tu serap seluruh tenaga foton tu, tenaga ni akan digunakan untuk membebaskan elektron lah. Lepas dia bebas, kalau ada tenaga lebih lagi ni, yang selebihnya akan jadi tenaga kinetik. Jadi ingat dah, tenaga foton tu bila diserap oleh elektron, mula-mula dia guna untuk bebaskan dia dulu, bebaskan elektron tu sendiri. Kalau ada tenaga lebih lagi, hak tu akan ditukar jadi tenaga kinetik maksimum, dia panggil dah, tenaga kinetik maksimum. Okey, lazimnya ataupun biasanya elektron pada permukaan akan dapat tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam. Jadi hok duk di permukaan dapat dulu, hok dalam duk dapat lagi dah. Jadi kalau awak tengok ayat yang cikgu baca ni tadi, tenaga ini digunakan untuk bebas elektron dan selebihnya menjadi tenaga kinetik, maka kita boleh tulis satu persamaan lah daripada ayat tadi. Tenaga foton ni maknanya tenaga daripada cahaya tu dah. Tenaga cahaya daripada cahaya bila dapat pada elektron serap, dia akan tukar jadi dua jenis tenaga ni. Tapi awak kena faham, dia kena hak ni dulu. Dia tak boleh hak ni dulu. Hak ni maksud dia kena bebas dulu fotoelektron. Hak selebih tu baru jadi tenaga kinetik. Kalau tak lebih kan? Kalau tak lebih makna dia tak ada tenaga kinetik. Dia cuma terbebas sahaja. Hak ni tak ada. Dia bebas. Tenaga tak ada. Kalau tenaga foton yang dibekalkan tu cukup-cukup untuk bebaskan fotoelektron, tak ada tenaga lebih, maka hak ni tak ada lah. Ada ni saja. Tapi kalau tenaga foton yang dibekalkan tu banyak, dia guna dah untuk bebas, lepas tu ada lebih lagi, baru hak tu jadi tenaga kinetik. Tu kena faham molek dah. Okey, jadi fenomena cikgu royak tadi tu hak di mana tak ada tenaga kinetik ni, hak tu berlaku pada frekuensi tertentu dah. So frekuensi dipanggil frekuensi ambang. Jadi pada frekuensi ambang, tenaga kinetik ni tak wujud. Sebab tenaga tu hanya cukup untuk bebaskan elektron sahaja. Tapi bila frekuensi melebihi frekuensi ambang, dia ada dua-dua dah. Tapi ingat cikgu ya, hak ni dulu, baru hak ni. Supaya ni lah gaji ayah awak ni, kalau nak spend macam mana? Beli makanan dulu, baru boleh beli benda-benda lain tak? Jadi kalau duit tak cukup, beli benda penting je lah, makanan je lah. Baju kau gapo tak usah belilah. Contoh. Tu maksud dia. Kena buat hak wajib dulu, baru hak sunat. Contoh. Okey, jadi kalau kita tukar dia bentuk simbol pula, tenaga foton kita guna simbol E. Lepas tu tenaga minimum ni kita guna W. Lepas tu tenaga kinetik maksimum Kmax kita tulis dah.
Okey, seterusnya gantikan E sama dengan HF. Sebab ni sama N ni lah. Ni pun kita belajar dah gitu ke. Okey, gantikan E tu dengan HF. W lah. And then hak ni pun K ni kinetik. So setengah MV kuasa 2 dah. Formula tenaga kinetik. Kalau awak nak tenaga kinetik maksimum, kita ubah ya formula ni. Ia akan jadi HF W di sini jadi tolak. Inilah persamaan fotoelektrik Einstein nama dia dah. Persamaan fotoelektrik Einstein kita guna untuk kesan fotoelektrik. Jadi dia kata persamaan ni adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Maknanya dia mematuhi prinsip keabadian tenaga lah. Okey, lepas tu cikgu ada sebut tadi pada frekuensi ambang tu ke. Pada frekuensi ambang, cikgu kata tenaga kinetik ni tak ada. Jadi dia akan jadi gini lah. Pada frekuensi ambang, fotoelektron hanya dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Ia boleh waktu ambil fotoelektron saja. Tenaga kinetik tak ada. Bermakna setengah MV kuasa 2 akan jadi sifar lah. Dah. Jadi bila hak tu jadi sifar, kita tengok atas ni dia tulis sini ke tenaga kinetik dah. Hak ni sifar, jadi dia jadi gini persamaan awak ni. Sifar sama dengan HFO tolak W. Sebab apa kita guna FO sini? Sebab berlaku pada frekuensi ambang. Jadi hak ni akan jadi FO lah. Okey, jadi lah ni bila sini 0, awak mari W sini, makna W sama dengan HFO. Okey. Lepas tu ganti semula W HFO ni dalam persamaan ni. W ni ganti HFO. Ganti mula dalam ni. Maka persamaan awak akan jadi setengah MV kuasa 2 HF tolak HFO. Sebab W guna HFO. Jadi nak dapat tenaga kinetik maksimum, awak kena ambil tenaga foton tolak W dah. Ataupun H kali F tolak F0. FO. Daripada ni lah. Okey. Okey, jadi cikgu ulang sekali lagi. Tenaga foton yang diserap oleh elektron, dia akan digunakan untuk dua tujuan dah. Yang pertama, yang utama mesti guna untuk bebaskan fotoelektron dulu. Kalau ada lebih, baru jadi tenaga kinetik maksimum. Kalau tenaga foton yang dibekalkan cukup-cukup ya untuk tenaga untuk membebaskan fotoelektron, maka hak ni tak ada. Tidak wujud tenaga kinetik ataupun tenaga kinetik sifar dah. Jadi untuk ada tenaga kinetik maksimum ni, tenaga foton yang dibekalkan ni mesti lebih pada ni lah. Dah. Kalau dia cukup-cukup, maknanya masa tu dia berlaku, hak cukup-cukup tu berlaku pada suatu frekuensi, dia panggil frekuensi ambang. Masa ni memang tak cukup untuk jadi tenaga kinetik ni. Cukup-cukup untuk bebas dia ya, pada frekuensi ambang. Tapi kalau dia lebih pada frekuensi ambang, dia akan ada dua-dua ni dah. Dan pada frekuensi kalau nak kira tenaga kinetik maksimum, kita kena ambil HF tolak HFO ataupun tenaga foton tolak dengan tenaga minimum untuk membebaskan fotoelektron ni W ni. W ni ada nama dia, cikgu akan ayat gapo nama dia lepas ni.